Okay, hi and good night. Boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar? Okay, jadi hari ni kita nak sambung pembelajaran kita yang minggu lepas. Minggu lepas kita ada belajar tentang pengenalan tentang perniagaan kan. Kita belajar tujuan, um, bentuk perniagaan. Okay, so hari ni kita nak belajar tentang jenis perniagaan. Okey, yang pertama jenis perniagaan ni kita ada dua. Pertama ialah franchise. Okey, apa yang dimaksudkan dengan franchise? Franchise ni bermaksud perjanjian urus niaga antara franchisee dan franchisor. Kalau nak bahasa buku dia, franchise merupakan satu perniagaan yang mengandungi hubungan kontrak antara franchisor. Franchisor tu apa? Syarikat induk yang memiliki hak asal atas jenama. Okey. Lepas tu dengan franchisee. Franchisee ialah pihak yang melabur untuk menjalankan aktiviti perniagaan dan pemasaran ataupun syarikat yang membeli hak kebenaran untuk gunakan jenama daripada franchisor. Berarti ketiga-tiga ni mereka ada saling berkait. Okey, boleh tak nak tanya? Pengetahuan awak, apa contoh ataupun contoh perniagaan yang awak tahu berkaitan dengan franchise ni? Contoh yang awak tahulah. Okey, KFC. Good, Smita. McD. Okey, good. Okey, betul. KFC, McDonald's, Starbucks, Uniqlo. Itu semua mereka ada franchise. Okey, next. Kita belajar. Okey, apakah kebaikan franchise ni? Okey, kebaikan franchise ni dia dapat mengembangkan perniagaan secara global. Sebab macam contoh, awak bagi contoh tadi kan, McD, KFC, bukan hanya ada dekat dalam sebuah negara saja. Dekat negara lain pun ada McDonald's, ada KFC. Jadi, franchise ni orang kata meluas. Dia suatu macam perniagaan yang sangat besar. Okey. Lepas tu dia risiko kegagalan perniagaan rendah. Sebab apa risiko kegagalan dia rendah? Sebab macam mana nak cakap, dia dah ada nama. Okay, kita tengok yang ketiga, jenama terkenal. Okay, sebab bila dia dah ada nama, orang dah tahu, mesti akan ada orang nak beli. Macam McDonald, awak letaklah dia kat mana-mana pun, mesti akan ada orang datang untuk membeli. Okey, yang keempat, tidak perlu banyak pengalaman dalam perniagaan sebab awak dah ada guide daripada owner syarikat tu ataupun owner perniagaan tu. Jadi awak tak perlu banyak pengalaman pun. Dan kadang bukan awak pun yang menjalankan perniagaan tu. Ada pekerja-pekerja di bawah tu yang menjalankan. Okey, apa pula keburukan franchise ni? Bila dah ada kebaikan, dia mesti ada keburukan. Okey, keburukan dia boleh menjejaskan reputasi franchisor jika franchisee tidak jaga kualiti produk. Maksudnya, franchise ni macam orang kata KFC cawangan Kuala Lumpur sebagai contoh. KFC cawangan Kuala Lumpur. Franchisor ni adalah KFC tu sendiri. So, jika franchisee ni dia tak jaga kualiti produk, mungkin customer complain cakap ayam tak fresh, ayam berulat. So, yang dapat nama nanti adalah KFC. Semua KFC mereka akan dapat kesan buruk daripada suatu cawangan. Okey, yang ketiga, franchisee tidak boleh reka cipta produk yang baru. Dia tak boleh reka cipta produk yang baru. Dia kena ikut apa yang franchisor telah keluarkan. Sebab
the owner untuk perniagaan tu adalah franchisor. So nak tak nak awak kena ikut franchisor. Okay, franchisor kata sempena Ramadan kita keluarkan produk ni, kita keluarkan makanan ni. So franchisee kena ikut. Franchisee tak boleh pula nak tambah-tambah ke, okay nanti nak adalah slot untuk hari raya ke, tak boleh. Dia kena tunggu daripada franchisor tu sendiri. Kesukaran cari franchisee yang berdaya saing. Sebab apa? Sebab franchisee ni orang kata cawangan. Dia ada banyak sangat-sangat. So, dia susah lah nak cari yang boleh untuk berdaya saing. Okay. Next. Okay, faham tak tentang franchise tadi? Ada apa-apa soalan? Okay, thank you Swita. Okay, tak ada. Okay, seterusnya kita masuk tentang usaha sama. Okay, usaha sama. Okay, usaha sama ni adalah perkongsian strategik antara dua atau lebih syarikat bekerjasama dalam jangka masa tertentu. Okey. Usaha sama ni kalau dalam bahasa buku dia, yang ni saya dah pendekkan supaya mudah nak ingat, mudah nak hafal. Kalau dalam bahasa buku dia, suatu perkongsian antara dua atau lebih individu yang bersetuju untuk bekerjasama menjalankan suatu pengeluaran dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okey, kalau awak senang ingat, usaha sama. Awak ingat je perkataan usaha sama. Okey, kita dah terus ingat dah. Oh, berarti dia adalah perkongsian. Okey, strategi dua. Sebab apa? Usaha sama. Usaha sama ni kalau dalam bahasa Melayu, dia adalah macam dalam dua perkataan kan. Dia usaha, dia sama. So, dua atau lebih syarikat bekerjasama dalam jangka masa tertentu. Okey, apa pula okey, kat sini cikgu tak ada, kat sini saya tak ada tulis tujuan dia, tapi saya nak bagi tahu tujuan dia. Tujuan dia adalah untuk meningkatkan kedudukan perniagaan. Yes, dia ada sama sikit dengan perkongsian. So kalau awak dah boleh faham perkongsian tu, usaha sama ni awak dah boleh nak catch up dah, awak dah boleh, orang kata mungkin dah di hujung jari lah. Apa perbezaannya? Okey, sekejap Okey, kalau perkongsian ni dia macam-macam jenis kan, perkongsian. Okey, dan lagi satu, perkongsian ni, okey, di persamaan dia, perkongsian ni dia melibatkan dua. Samalah, dia dua atau lebih kan, perkongsian ni. Mana ni? Okey, kalau dari segi perkongsian tu, dia adalah kerjasama antara dua atau lebih individu bagi menjalankan satu perniagaan dalam satu perniagaan bersama. Kalau usaha sama ni, dia macam bersetuju untuk bekerjasama menjalankan suatu pengeluaran. Awak kena ingat, dia adalah suatu pengeluaran dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okey. Okey, beza dia, usaha sama ni dia ada tempoh yang ditetapkan. Kalau perkongsian, dia tak ada tempoh masa yang ditetapkan. Dan juga perkongsian ni dia macam mana? Okay, kalau perkongsian, kita banyak anak-anak dekat dalam dia kan. Ada yang 2 sampai 20 orang, perkongsian biasa. Okey, kita tengok kelebihan perkongsian hari tu mudah ditubuhkan kerana proses penubuhan adalah ringkas. Okey. Dan beban cukai yang rendah kerana hanya membayar cukai pendapatan individu. Kalau usaha sama ni dia tak ada berkaitan sangat dengan cukai. Okey, kita tengok dulu Okey, kebaikan usaha sama ni perkongsian kepakaran. Sama macam perkongsian punya kelebihan, meningkatkan dana kewangan dan tenaga kerja. Berarti bila kita dah dua atau lebih syarikat tu dia bekerja sama,
dua atau lebih syarikat tu dah bekerjasama, mestilah pekerja-pekerja dia pun ada. Jadi dia dapat meningkatkan dana kewangan. Kalau nak, kalau tak dia ada dua syarikat je ataupun dia ada satu syarikat je, nak kumpul dana dari kalangan pekerja dia pun sikit. So bila ada dua atau lebih syarikat, bila kita nak kumpul dana tu, minta seorang RM50 pun mungkin dah sampai beribu-ribu. Dan juga tenaga kerja banyak. Dia tak ada terhad. Usaha sama ni dia melibatkan dua atau lebih syarikat. Kalau perkongsian, dia melibatkan orang. Dua atau lebih individu. Itu adalah perbezaan usaha sama dengan perkongsian. Perkongsian dia melibatkan dua atau lebih individu, tapi usaha sama dua atau lebih syarikat. Boleh faham setakat ni? Kebaikan yang ketiga, risiko dalam perniagaan dapat dikongsi bersama. Ini samalah, ada yang sama macam perkongsian. Apakah keburukan usaha sama ni? Pertama, visi dan misi yang berbeza menyebabkan konflik. Dua atau lebih syarikat kan? Dekat dalam syarikat tu mesti ada ketua dia, mesti ada CEO dia, mesti ada pengarah dia kan daripada setiap syarikat tu. Jadi jika setiap syarikat tu ada visi dan misi mereka yang tak sehaluan, maksudnya tak samalah. Seorang tu mungkin dia nak jadi nama yang terkenal dekat Malaysia. Mungkin lain satu syarikat dia nak jadi macam mendapat keuntungan yang banyak. So jadi itu dia macam berbeza pendapat lah. Jadi bila ada susah, bila nak ada ramai sangat ketua. Bila ramai sangat ketua ni, semua nak ikut kepala sendiri kan. Itulah yang menyebabkan timbulnya konflik. Perbezaan budaya dan cara. Yang kedua, perbezaan budaya dan cara menjurus membawa masalah kepada pengurusan hadapan. Setiap syarikat ni, cara awak kena tahu, cara pengurusan dia, budaya mereka adalah berbeza. Mungkin ada satu syarikat tu, peraturan dia tak ada ketat sangat. Tapi ada satu syarikat tu, peraturan dia ketat sangat. Mereka tak biasa buat perkara-perkara yang macam mungkin mereka ni tak boleh nak makan kat pejabat ke, tak boleh nak keluar tak minta izin ketua ke ataupun manager ke. Jadi ada satu syarikat tu, tak apa, boleh je keluar, manager supporting. So budaya ataupun cara tu berbeza. Jadi bila budaya dengan cara yang berbeza, dia membawa masalah lah kepada orang atasan yang atas-atas tu. Sebab pekerja mereka tidak sependapat, tidak, orang kata macam tak sekepala. Mereka tidak mempunyai satu cara ataupun budaya yang sama. Next. Faham tak? Setakat ni faham? Ada apa-apa soalan? Faham. Thank you, Smita. Next. Kita akan masuk kepada saiz perniagaan. Saiz perniagaan. Ada berapa saiz perniagaan? Yang awak dah tengok dekat slide ni. Cuba tulis kat komen ada berapa. 3. Yang pertama kita ada kecil. Kecil ni kalau dari barang, bilangan pekerja dia 5 hingga 75 orang. Yang ni awak memang kena hafal sebab dia selalu sangat keluar dalam exam. Macam soalan favourite lah, dia mesti akan tanya. Tapi dia tak adalah tanya semua. Tapi dia akan tanya mungkin sederhana. Dia akan bagi awak situasi untuk awak macam nak cakap, untuk awak beritahu pada dia saiz perniagaan tu sederhana ke, kecil ke, besar. Lepas tu dia akan bagilah bilangan pekerja dia.
Okay, awak boleh tengoklah daripada situ based on bilangan pekerja dia dengan jualan tahunan dia. Okay, berapa kan, based on bilangan pekerja dengan jualan tahunan dia, awak boleh tahu saiz perniagaan tu kecil, sederhana atau besar. Okay, kita tengok kecil, saiz kecil. Kalau dari segi barang, barang ni macam kita tahu perniagaan terbagi pada dua kan, barang dan perkhidmatan. Kita tengok daripada barang dulu. Kalau saiz kecil, dari segi barang, bilangan pekerja dia adalah 5 hingga 75 orang. Barang ni awak boleh slashkan dia dengan penghilangan. Penghilangan maksudnya kilang barang lah, contohnya. 5 hingga 75 orang. Jualan tahunan dia 300,000 hingga 15 juta. Kalau dari segi perkhidmatan pula, perniagaan kecil, bilangan pekerja dia 5 hingga 30 orang. Jualan tahunan dia 300,000 hingga 3 juta. Kita tengok yang sederhana pula. Dari segi penghilangan atau barang, bilangan pekerja dia 75 hingga 200 orang. Kalau jualan tahunan dia 15 juta hingga 50 juta. Perkhidmatan, bilangan pekerja 30 hingga 75 orang. Perkhidmatan jualan tahunan 3 juta hingga 20 juta. Saiz perniagaan besar dari segi barang atau penghilangan, bilangan pekerja dia 200 ke atas. Barang jualan tahunan dia 50 juta ke atas. Dari segi perkhidmatan, bilangan pekerja dia 75 ke atas. Perkhidmatan jualan tahunan dia 20 juta ke atas. Untuk keyword untuk saiz perniagaan besar ni, awak kena ingat dia ada perkataan ke atas. Senang awak nak ingat saiz perniagaan besar ni bila awak dah ingat saiz sederhana dengan saiz kecil lah. Sebab apa yang awak perasan, hujung dia akan ulang balik. Macam dekat sini, kecil 5 hingga 75 orang bilangan pekerja barang kan. Lepas tu sederhana pula 75, diulang balik 75 hingga 200 orang. Kita tengok besar. Besar 200 ke atas. Jadi kalau awak boleh ingat depan dengan hujung dia pun, bermakna awak dah boleh ingat semua dah. Sama juga dengan barang jualan tahunan dia. Kalau kecil 300,000 hingga 15 juta. Sederhana 15 juta, diulang balik 15 juta hingga 50 juta. Kalau yang besar 50 juta ke atas. Ingat keyword untuk saiz perniagaan besar mesti ada ke atas. Yang ini awak memang perlu untuk hafal dan awak perlu berlatih untuk awak kelaskan dia dalam situasi. Sebab dalam soalan dia tak akan tanya, saiz perniagaan kecil mempunyai bilangan pekerja untuk penghilangan berapa orang. Dia tak akan tanya macam tu. Dia akan bagi satu situation tentang perniagaan ni. Dekat situ dia akan tulis bilangan pekerja. Dia akan bagi tahu jualan tahunan penghilangan dia berapa. Jadi awak kena kelaskan dia, awak kena beritahu dia iaitu saiz perniagaan apa. Kecil ke, sederhana ke atau besar. Setakat ni faham? Next. Next ni rasanya belum. Next kita akan masuk sektor sekejap. Kenapa dua kan? Salah. Sektor perniagaan. Abaikan nombor 2 ni sebenarnya dia nombor 1. Sektor perniagaan. Sektor perniagaan ada berapa? Yang awak tahulah. Ada 1 ke, 2 ke, 3? Ada 3. Yes, ada 3. Wow, welcome back Abang Samir. Nampak masa hari ni tak apa. Betul ada 3. Yang pertama, kedua, ketiga. Yes, ikut Swita. Betul. Macam apa yang Swita cakap, kita ada utama. Utama ataupun nama lain dia adalah primer.
Maksud utama atau primernya adalah mengekstrakkan bahan mentah dari alam semula jadi. Kalau daripada bahasa buku dia, pengeluaran secara langsung daripada alam semula jadi tanpa mengubah suai bentuk barang. Sama je kan maksud dia. Bezanya ayat yang ada dekat slide ni lebih ringkas. Tapi dia ada menyentuh semua poin-poin penting. Okey, apakah contoh sektor perniagaan utama ni? Okey, kita ada pertanian, kita ada perikanan, pelumbungan, pembalakan. Okey, pertanian contohnya tanam apa? Kalau dari segi pertanian. Okey, kelapa sawit. Okey. Kalau getah, yes. Okey. Kalau perikanan pula, perikanan ni awak dah tahu kan dia berkaitan dengan laut. Dia ada perikanan laut dalam, pinggir pantai, ikan hiasan ataupun aquaculture. Okey, pelumbungan pula. Okey, pelumbungan. Apa contoh pelumbungan? Emas, good Sita. Emas, gas asli, yes. Petroleum, kuprum, yes. Biji timah. Okey, jadi siapa yang nak contoh-contoh tu awak boleh tengok dekat message dekat dalam Google Meet ni. Ada yang kawan awak dah bagi tu. Okey, next. Ni baru betul kedua. Okey, kedua macam kawan awak cakap tadi, utama, kedua, ketiga. So sekarang kita berada di kedua. Ataupun, ya Allah, nama lain dia adalah sekunder. Okey, yang tu salah, bukan primer, dia adalah sekunder. Okey, abaikan. Ingat kedua, sekunder. Kedua, sekunder. Okey. Memproses bahan mentah jadi barang siap atau separuh siap. Okey, kalau dalam bahasa buku, merupakan aktiviti penggunaan atau pemprosesan barang yang telah dikeluarkan oleh sektor utama untuk mengeluarkan barang separuh siap atau barang siap. Okey, maksud ni awak boleh pilih lah awak nak ikut macam dalam slide ni sebiji ataupun awak nak ikut dalam buku teks tu terpulang. Yang penting kalau awak jawab soalan definisi, awak kena ada poin-poin penting dia. Macam kat sini poin penting dia, okey, bahan mentah, barang siap atau separuh siap. Itu adalah poin penting dia. Kalau awak tulis ayat panjang-panjang tapi awak tak sentuh pun poin penting dia, markah awak tak ada pun. Paling tidak 1 ataupun kosong langsung. Sebab awak mungkin dah terpensung jauh daripada definisi dia yang sebenar. Okey, contoh. Pembuatan dan penghilangan. Okey, apa contoh pembuatan dan penghilangan? Contoh. Bahan mentah. Okey, pembuatan dan penghilangan ni contoh dia macam hilang tepung kepada roti. Okey, pembuatan. Itu pembuatan. Kalau penghilangan, betul lah kalau awak cakap tu tepung kepada roti tu pembuatan. Kalau penghilangan, macam kilang lah. Kilang, semua jenis kilang lah. Pembuatan ni contoh pembuatan dan penghilangan contohnya kilang baju, dia hasilkan baju menggunakan kain dan benang. Itu adalah contoh pembuatan dan penghilangan. Okey, kejuruteraan. Okey, contoh kejuruteraan ni macam dia menyediakan jentera, mesin ataupun peralatan dalam pengeluaran. Contohnya kilang kereta, dia perlukan mesin khas untuk mengeluarkan kereta. Itu kejuruteraan. Okey, pembinaan.
pembinaan ni macam awak tahulah, macam orang bina rumah tu, dia melibatkan pemasangan, pengubah suaian, dengan menggunakan barang siap ataupun separuh siap. Contohnya macam pembinaan rumah kediaman, macam pembinaan rumah awak lah. Macam tu, okey. Yang ketiga, pembekalan tenaga. Pembekalan tenaga ni contoh dia macam PNB, Petroleum Nasional Berhad. Okay, next. Yang ketiga iaitu third tier, memberi perkhidmatan. Ini saya dah ringkaskan, memberi perkhidmatan. Kalau bahasa dalam buku, menyediakan perkhidmatan tertentu daripada pengeluar terus kepada pengguna. Sama je, keyword dia memberi perkhidmatan ataupun keyword dia perkhidmatan tu sendiri. Okay, contoh dia macam pelancongan, pendidikan, gunting rambut. Kita gunting rambut tu kan orang yang gunting kita. Orang tu memberi kita perkhidmatan. Macam pendidikan, dia beri kita perkhidmatan juga. Pelancongan pun sama, dia bagi kita pergi melancong. Okey, apa aktiviti kita boleh buat, naik kapal terbang. Okey, nak pergi mana. Itu semua perkhidmatan. Okey. Next, cikgu perkhidmatan pun bahagi kepada 3 kan. Perkhidmatan, swasta, awam, sukarela. Yes, perkhidmatan. Yes. Perkhidmatan ni macam apa yang awak cakap tadi lah. Dia macam ni, awak kena fikir secara logik akal. Macam kawan awak ni bagus. Swasta, awam, sukarela. Macam perkhidmatan, okey, swasta ni macam orang bekerja swasta. Awam ni melibatkan orang yang bekerja kerajaan. Sukarela ni adalah orang yang volunteer ataupun dia memang nak buat tanpa mengharapkan keuntungan atau apa-apa. Dia memang nak buat. Ataupun dalam bahasa Inggeris volunteer lah. Swasta ni melibatkan dia bekerja untuk bukan badan kerajaan. Awam ni awak kena ingat. Awam je kerajaan. Okey. Sukarela ni dia suka dan rela untuk membantu. Okay, next kita akan masuk skala perniagaan. Merupakan tajuk yang bukan. Okay, bukan tajuk saya. Okay, skala perniagaan. Skala perniagaan ni dia terbahagi kepada 2. Tapi terbahagi dalam 2 tu pun, 1 tu pun dia terbahagi lagi dalam dia. Okay, macam yang pertama kita ada domestik. Okay, domestik ni kalau pernah pergi naik kapal terbang, mesti akan cakap okay, penerbangan domestik. Okay, domestik tu apa maksud dia? Yang awak sendiri dah tahulah, mana-mana yang dah pernah pergi naik kapal terbang ke ataupun pernah dengar perkataan domestik ni. Apa yang dimasukkan dengan domestik? Okay, domestik adalah local, yes. Dalam negara. Dalam negara sahaja. Maksudnya domestik ni, kalau orang tu ataupun awak dengar announcement dekat KLIA, orang tu panggil untuk penerbangan domestik. Awak kena tahu orang tu hanya nak terbang ataupun nak pergi dekat dalam negara kita saja. Mungkin daripada KLIA dia nak pergi ke Sabah, dia nak pergi ke Pahang, dia nak pergi ke Penang. Itu adalah domestik. Okey. Domestik ni dia terbahagi kepada 3. Yang pertama, tempatan. Tempatan ialah kawasan setempat, berarti dalam daerah. Okay, macam awak semua dalam daerah mana? Cuba tulis kat chat. Awak semua dekat daerah mana?
Gombak. Wow, orang Gombak. Berarti orang Selangor. Okay, next. Lain-lain lagi yang lain. Nak buka mic pun boleh. Nak tulis kat chat pun boleh. Okay, kalau masa cikgu, cikgu kat daerah Sepang. Okay. Kedua, negeri. Dalam negeri. Contohnya urus niaga dalam negeri 9 sahaja. Contohnya kalau macam saya urus niaga dalam Selangor sahaja. Okey, kebangsaan. Kebangsaan ni awak kena ingat dia melibatkan satu Malaysia, iaitu antara negeri. Maksud dia, contoh dia urus niaga antara Negeri Sembilan, Selangor, Johor. Itu awak kena ingat kebangsaan. Negeri, negerilah, negeri. Tempatan tu melibatkan daerah awak. Kebangsaan melibatkan semua negeri yang ada kat Malaysia. Berarti antara negeri. Okay. Next. Antara bangsa. Okay, antara bangsa. Antarabangsa ni dia melibatkan penjualan ataupun penjualan merentasi sepadan negara. Maksudnya luar daripada negara. Bukan hanya kat Malaysia je. Okay, antarabangsa ni pun dia terbahagi pada dua, iaitu zon. Yang pertama kita ada zon. Zon tu adalah dia fokus pada kawasan tertentu. Macam contohnya zon Asia, Eropah ataupun Timur Tengah. Itu adalah zon. Okay, kalau global melibatkan seluruh dunia. Okay, kalau global ni contoh syarikat Malaysia yang berjaya menembusi pasaran global ialah AirAsia, Sime Darby, Malayan Banking Berhad, Maybank kan. Kalau nak pergi ke pasaran Petronas, yes. Okey, kalau nak pergi ke pasaran global, kita kena melalui siapa? Mana yang dah tahu ni? Kalau kita nak pergi pasaran global, kita kena melalui Matrix. Okay, nanti dekat bab 2 rasanya kita akan belajar. Apakah itu Matrix? Apakah perniagaan, apakah agensi yang boleh membantu kita untuk menembusi pasaran luar negara. Okay. Next. Okay, ini adalah soalan. Okay, saya nak awak semua jawab. Okay, saya bagi option. Nak jawab dekat, nak beri saya jawapan dekat dalam group Telegram ataupun nak jawab dekat Google Meet, dekat chat sekarang ni. Awak semua prefer yang mana? Chat je. Okay, good. Chat je. Okay, bagus. Okay, lain pun setuju Okay, yang pertama. Senaraikan 3 skala perniagaan. Okay, bila dia kata senaraikan 3 skala perniagaan, berarti awak tak perlu huraian apa-apa. Awak just nyatakan je apa 3 skala perniagaan tu. Okay, boleh tulis kat komen apa 3 skala perniagaan tu. Tempatan, no. Skala perniagaan. Sorry, dia bukan 3, dia 2. Sorry. Dia 2. Sorry. 2 skala perniagaan. 2 skala, yes. 2 skala sorry. Pula 3, yes, domestik. Lagi satu.
tu kecil, sederhana, besar. Kecil, sederhana, besar tu saiz perniagaan tapi good try. Okay, domestik antarabangsa. Okay, betul. Antarabangsa, betul. Okay, soalan kedua. Apakah faktor penentuan saiz perniagaan? Ini tak ada. Tadi dekat slide saya tak disediakan. Cuba. Okay. Apakah faktor penentuan saiz perniagaan? Okay, sebenarnya dia ada dekat slide tadi. Cuma saya tak terangkan. Yes, bilangan pekerja tetap. Good. Okay, lagi satu. Bagus lah cerita ni. Dia tak orang kata dia tak termakan trik yang saya buat. Lagi satu apa? Yes, jumlah jualan tahunan dan juga bilangan pekerja tetap. Okay, good one. Okay, soalan yang ketiga. Berikan 3 sektor perniagaan di Malaysia. Ni baru je belajar tadi. 3 sektor perniagaan di Malaysia. Apakah dia 3 sektor perniagaan di Malaysia? Awak just beri nama dia saja. Okay, no answer. Okay, 3 sektor. 3 sektor perniagaan di Malaysia. Gardenia tu contoh. Gardenia tu contoh. Okay, 3 sektor perniagaan di Malaysia. Ini dia. Pertama utama iaitu primer. Yang kedua kita ada sekunder. Dan yang ketiga kita ada tertier. Itu adalah 3 sektor perniagaan. Okay, jangan terkeliru Okay, next. Nyatakan 2 contoh perniagaan franchise. Okay, Swita dah jawab 1. Gardenia. Okay, betul Swita. Okay, lagi 1. Tadi waktu mula-mula tadi kita dah borak dah. Kita dah cakap dah, kawan awak dah cakap banyak dah tadi. Cuba ingat balik. Lagi 1 je. Yes, KFC. Asia. Yes. Okay. McD pun. Yes, betul. Good one. Okay, next. Apakah maksud usaha sama? Okay, usaha sama ni jangan terkonfuse pula dengan perkongsian. Ayat dia sama tetapi tapi dia tak sama. Ayat dia macam sama, nampak macam sama tapi dia tak sama. Usaha sama ni maksud dia apa? Perkongsian strategik antara 2 atau lebih syarikat. Jangan terkonfuse dengan perkongsian. Perkongsian dia 2 atau lebih individu. Okay, kalau dengar macam sama. Beza usaha sama dengan perkongsian, ingat kalau perkongsian dia 2 atau lebih individu, kalau usaha sama dia 2 atau lebih syarikat. Kalau dan lagi satu, perkongsian dia tak ada tetapkan jangka masa. Kalau usaha sama dia ada jangka masa tertentu yang dia kena ikut. Okey, faham semua? Okey, dah habis dah soalan kita hari ni. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Untuk bab hari ini. Good one, faham? Okey. Okey, tak ada apa-apa soalan kan? Okey. Itu kelebihan dan kekurangan perlu hafal ke? Perlu. Cuma saya tak masukkan dalam slide sebab tak cukup masa.
Kalau ada dalam buku, okey, apa yang ada dalam buku teks awak kena hafal, tapi tak semestinya kena hafal semua. At least awak ingat yang mana yang macam awak fikir secara logik tu awak dah boleh ingat dah. Itu tips kalau awak nak. Bukanlah hafal, sebelum awak hafal tu awak kena faham dululah. Tapi memang kena bersedia lah, kelebihan dan kekurangan perniagaan tu memang awak kena baca lah. Boleh nanti saya hantar dalam grup. Dalam channel, awak ada dalam channel kan? Kerana buku teks panjang. Okey, nanti saya bagi. Tapi awak kena ingatkan saya lah dekat dalam channel tu. Kalau tak nanti saya lupa. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, faham untuk apa yang kita belajar hari ni. Okey, rasanya macam itu sahaja untuk hari ni. Okey, terima kasih semua. Selamat malam. Selamat berpuasa. Bye-bye. Sama-sama. Thanks a lot, cikgu. Sama-sama. Bye, cikgu. Bye. Halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.